Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharekan dapatan kajian yang saya lakukan yang bertajuk mengkaji penerimaan teh kulit pisang di kalangan penduduk Merlimau dan pelajar Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Merlimau Melaka melalui ujian rasa. Okey, latar belakang masalah. Pengurusan sisa buangan telah menjadi satu isu yang hangat diperkatakan di kalangan negara-negara membangun. Peningkatan hasil daripada sisa buangan telah memberikan impak yang negatif kepada kesihatan sejagat dan kelestarian alam semula jadi. Di Malaysia, pembuangan sisa organik merupakan jumlah terbesar daripada jumlah pembuangan sisa yang dihasilkan oleh industri iaitu sebanyak 50%. Sisa buangan organik termasuklah sisa buangan daripada penggunaan dapur, lebihan makanan, buah-buahan yang telah busuk dan rosak, lebihan hasil pertanian dan sebagainya. Daripada sebiji pisang, 40% daripadanya adalah kulit pisang. Kulit pisang ini akhirnya menyebabkan hasil buangan yang tinggi dan tidak mempunyai nilai. Oleh yang demikian, sisa buangan daripada operasi memproses makanan menjadi masalah ekologi yang amat serius dan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Okey, untuk penyertaan masalah, yang pertama adalah pengelupasan sisa pisang. Di Malaysia, terdapat banyak industri kecil sederhana yang terlibat dalam pengkalan pertanian pisang. Contohnya, industri keripik pisang, perusahaan goreng pisang dan lain-lain. Hasil pertanian berdasarkan pengkalan produk ini menyumbang kepada pengelupasan sisa pisang. Dan yang kedua, pembuangan sisa pisang. Sisa kulit pisang biasanya dibuang di tempat pembuangan sampah perbandaran yang menyumbang kepada masalah persekitaran yang ada. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tahap penerimaan teh kulit pisang di kalangan penduduk Merlimau dan pelajar Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Merlimau Melaka melalui ujian rasa. Okey, untuk metodologi kajian ini adalah bersifat deskriptif dan menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan tempoh dalam suatu masa tertentu sahaja. Instrumen soal selidik dipilih bagi mendapatkan data dan instrumen soal selidik yang digunakan pengkaji melibatkan skala hedonik. Yang mana ujian hedonik merupakan suatu komponen ujian efektif yang dijalankan bagi menentukan tahap kesukaran dan penerimaan pengguna terhadap sesuatu makanan. Yang mana skala hedonik berikut digunakan iaitu yang pertama, sangat tidak suka, yang kedua tidak suka, yang ketiga tidak pasti, yang keempat suka dan yang kelima sangat suka. Borang seluar selidik dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A tentang maklumat demografi dan bahagian B tentang penerimaan produk iaitu apa yang dikaji adalah dari segi rasa, tekstur, bau, pembungkusan dan juga warna. Okey, untuk populasi dan sampel kajian, dalam kajian ini, populasi kajian pengkaji adalah penduduk negeri Melaka dan sampel kajian pengkaji adalah penduduk Merlimau dan pelajar Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Merlimau Melaka. Okey, prosedur kajian. Okey, so first adalah cuci kulit pisang, kemudian kulit pisang dikeringkan. Okey, yang siap dicuci tadi dikeringkan dengan menggunakan mesin dehydrate machine. Okey, seterusnya dimasukkan ke dalam ketuha untuk proses pengeringan dan kulit pisang yang telah dikeringkan akan dikisar halus dan akan menjadi serbuk teh kulit pisang. Okey, untuk analisis data, kedua-dua data bahagian A dan bahagian B dianalisis dengan kaedah analisis statistik secara deskriptif, yang mana data dianalisis dalam bentuk frekuensi dan peratusan. Data juga dipersembahkan dalam bentuk sebutan skor min dan untuk memudahkan proses penganalisaan data, penyelidik telah menggunakan interpretasi skor min yang dikemukakan oleh Wisma
pada tahun 1995, iaitu skor min 1.00 sehingga 2.33, skor min tahap penguasaan dan penerimaannya adalah rendah. Manakala 2.34 sehingga 3.67 tahap penerimaan adalah sederhana, dan skor min 3.68 sehingga 5.0 tahap penguasaan ataupun penerimaannya adalah tinggi. Okey, berikut adalah analisis dan keputusan. Okey. Responden dari segi jantina, lelaki seramai 360 orang dan perempuan 240 orang. Okey, bilangan responden adalah 600 orang. Dari segi bangsa, Melayu 450 orang, India 75 orang dan China 75 orang. Manakala dari segi umur 19 hingga 23 tahun 85 orang, 24 hingga 28 tahun 150 orang, 29 hingga 33 tahun 80 orang, 34 hingga 38 tahun 75 orang, 39 hingga 43 orang 43 tahun 100 orang, 44 hingga 48 tahun 100 orang dan 49 sehingga 53 tahun seramai 10 orang. Okey, berikut adalah dapatan bahagian B, iaitu penerimaan teh kulit pisang daripada item yang telah diuji, okey, iaitu dari segi rasa, tekstur, penampilan, aroma dan juga warna. Semua item mencatatkan skor min yang tinggi dan tahap penerimaannya juga tinggi, yang mana min keseluruhan adalah 3.78, iaitu tahap penerimaan terhadap teh kulit pisang adalah tinggi. Kesimpulannya, merujuk kepada tujuan kajian pengkaji, iaitu mengkaji penerimaan teh kulit pisang di kalangan penduduk Merlimau dan pelajar Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Merlimau Melaka melalui ujian rasa, tahap penerimaannya adalah berada pada tahap tinggi, iaitu mencatatkan min keseluruhan 3.78. Penyelidik dapat melihat bahawa produk tersebut dapat diterima oleh semua generasi. Sekian dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.